Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So ini adalah merupakan kali yang pertama untuk kita bertemu secara online untuk sesi pembelajaran. So pada hari ini tajuk perbincangan saya secara umum sebelum kita memulakan sesi kita, sesi persekolahan kita secara maya, secara online, saya nak bawa anda kepada satu perkara yang sangat penting sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, iaitulah belajar setiap hari. Belajarlah setiap hari, perbaiki diri setiap hari. Sebelum anda mulakan kelas ini, pertama sekali betulkan niat anda masuk ke dalam kelas ini ataupun tonton video ini dengan satu matlamat, iaitu memulakan satu pembelajaran kendiri. Baik. Saintis pernah mengira kebarangkalian ataupun probability untuk kita wujud di dunia ni. Kemungkinan, apakah kemungkinan kita yang berdiri di sini, anda yang sedang menonton video ni, kemungkinan untuk anda wujud. So saintis telah mengira kebarangkalian ini dengan faktor-faktor, contoh faktor kelahiran, faktor kematian, faktor kewujudan manusia dan sebagainya. Terlalu banyak faktor-faktor, dan kebarangkalian untuk kita wujud ialah 1 antara 400 quadrillion. Quadrillion ini 400 kemungkinan anda wujud pada hari ini 1. Kemungkinan untuk anda tidak wujud pada hari ini 4 quadrillion. So bermula dengan kesedaran ini, cubalah untuk hargai kehidupan kita. So yang pertama ialah melalui pembelajaran setiap hari. Peluang kita sebenarnya untuk hidup cukup kecil. So maka bersyukurlah bila kita ada di sini. So bila ada masalah, bila ada kesusahan, bila ada kekurangan, bila kita rasa kita lemah, bila kita rasa kita bermasalah, so sedarlah bahawa sebenarnya kita ini cukup bertuah untuk lahir, untuk ada diberi peluang oleh Tuhan untuk wujud di dunia ini. So perbaiki diri kita. Capailah apa yang kita nak capai dalam masa yang terlalu singkat hidup kita di dunia ini. Sebab kita lahir di sini pun adalah melalui keajaiban. Kita dipilih sebagai khalifah, sebagai manusia yang wujud di bumi ini ialah satu kurniaan daripada Tuhan. So itu untuk permulaan untuk permulaan kita lah pada hari ini. So sekarang secara umum adalah waktu yang cukup sukar untuk kita, dengan keadaan mungkin keadaan sekarang, keadaan PKPD dan sebagainya. So sebenarnya terpulang kepada kita semua untuk macam mana cara untuk menghadapi perkara ini. Ada orang yang melihat, contoh pelajar-pelajar kita melihat perkara ini, waktu ini adalah untuk waktu yang bersenang lenang, untuk waktu cuti yang cukup panjang, untuk waktu rehat, untuk waktu yang membuang masa untuk berseronok. Tapi ada yang melihat waktu ini dengan memberi berbagai alasan untuk tidak membuat apa-apa, menghabiskan masa dengan sia-sia. So bila sampai waktu yang ujian tu, dia tak bersedia. Bila sampai waktu sukar tu, dia tak mampu nak menghadapinya sebab dia dah buang masa dia yang cukup panjang dengan perkara yang sia-sia. Kemudian bila dia fail, bila dia gagal ataupun dia ada masalah untuk hadapi sesuatu, ataupun
dia tak tahu nak buat apa, sebenarnya adalah salah dia sebab dia tidak bersedia. So kita kena sedar yang menentukan apa yang akan kita capai pada masa akan datang adalah diri kita sendiri. Kalau kita tengok kepada sejarah kejatuhan atau kemusnahan mana-mana tamadun di dunia ini adalah bila mereka capai di kemuncaknya, mereka mula leka, bersenang lenang, lepas tu tidak berusaha untuk baiki diri dia sendiri, dan kemudian tamadun itu dia akan runtuh, dia akan jatuh. Sikap yang malas, nak berseronok setiap masa, tak suka kalau orang tegur dia, orang bagi tahu kesilapan atau kelemahan dia. Dia tak nak bersusah payah, nak bersenang-senang. Dia macam terlalu relax. So yang ini yang akan memerangkap anda, terutamanya dalam waktu cuti ini, waktu cuti yang panjang ini. Perkara ni yang akan memerangkap anda, sebab waktu ini tidak ada orang yang akan push anda untuk capai sesuatu. So ini terpulang kepada diri anda. So jadilah orang yang kedua, orang yang melihat waktu ini sebagai peluang untuk dia meningkatkan diri. Waktu ni cukup panjang sebenarnya, daripada bulan 11 ni sampai ke bulan 1 bulan tahun hadapan. Waktu ini adalah sebenarnya cukup panjang. So contoh, kalau kita fokus untuk satu hari, anda luangkan masa 2 jam untuk satu hari, 2 jam. So dalam masa 50 hari, anda boleh luangkan masa dalam 100 jam sebenarnya untuk fokus kepada sesuatu. So dalam 100 jam tu mesti akan menghasilkan sesuatu yang sangat bermakna kepada diri anda sendiri, yang akan meningkatkan something yang akan bagi sesuatu kepada awak, kalau awak benar-benar fokus. Tapi kalau kita bazirkan masa dengan begitu saja, awak tidak akan mencapai apa-apa. Tapi benda ni memang diakui cukup susah, sebab dia memerlukan kesungguhan, dia perlu disiplin, kecekalan, lepas tu keinginan dia untuk berjaya. Mesti hadapi banyak dugaan, banyak cabaran, cukup berliku dengan godaan-godaan daripada orang sekitar, daripada kata-kata orang, lepas tu kritikan orang, orang cakap, mengata dan sebagainya, kawan-kawan. Sebab yang paling utama ialah bagaimana anda berusaha untuk mengubah diri anda. So untuk mengubah tu dia mesti bermula daripada diri sendiri. So yang seterusnya, so untuk yang permulaan ni, saya tak minta banyak. So saya nak awak lihat kembali apa yang anda ingin capai dalam masa beberapa bulan ni. So saya nak awak senaraikan, anda senaraikan 3 matlamat yang anda nak capai. So setiap matlamat tu mestilah dimulakan dengan kata kerja. Contohnya, matlamat yang pertama, menyiapkan semua tugasan yang diberikan oleh guru. Matlamat yang kedua, menguasai sekurang-kurangnya 1,000 perkataan atau perbendaharaan kata yang baru dalam bahasa Inggeris. Tu contoh. So dalam masa 3 bulan ni, awak ada satu matlamat yang jelas apa yang anda ingin capai nanti bila masuk persekolahan pada tahun akan datang. So seterusnya, tugasan yang kedua, nanti matlamat ni awak akan tulis dalam borang yang akan saya letakkan dekat link di bawah. So dalam Google Form, so awak tulis 3 matlamat. Okay. Yang kedua ialah anda hasilkan satu jadual harian. Jadual harian daripada bangun pagi sampai tidur, apa yang awak rancang untuk awak buat. Jadual ni mesti kena ikut. Memang susah. Dia memang susah sebab dia perlukan disiplin, dia perlukan
kesungguhan, cuba sebaik mungkin untuk ikut. So nanti bila habis waktu PKP ni awak akan dapat sesuatu. Jangan dalam masa 2 bulan ni jangan membazirkan masa. Pastikan ada benda yang cukup berfaedah yang awak ingin capai, yang awak akan capai. So saya doakan masa-masa yang begini awak akan dapat apa yang awak nak, benda yang baik.